Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang berusaha Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Sedang, Puan Nurliah binti Abu Hasan, yang berusaha PKHEM Sekolah Kebangsaan Sungai Sedang, Encik Nur Azman bin Ahmad, yang berusaha tolong kanan Kurikulum, Puan Haji Muhammad Abdul Sattar bin Haji Muhammad Ali, yang dihormati YDP PIBG, ahli jawatankuasa PIBG, ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru dan anak-anak murid SK Sungai Sedang yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan rahmatnya, ya. Kita masih lagi diberikan iman, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, dan juga diberikan nikmat dan anugerah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita di arena ceramah, ya, pada kali ini sempena ceramah Maulidur Rasul tahun ini, ya, tahun ini. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu tuntutan dalam Islam. Maulid Rasul adalah sambutan sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita, dan kita raikan dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, serta mengenali sunnah baginda untuk diamalkan. Selain kita, kalau program-program sekarang ni online, kalau tak online mungkin kita biasanya ada program-program ceramah dan sebagainya, adalah kita menjamu orang makan, ya. Sebab sedekah yang terbaik ialah sedekah memberi orang makan, ya. Jadi pengisian sambutan Maulid Rasul sangat digalakkan dalam Islam, apalagi untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendekatkan diri kita kepada baginda, ya. Jadi untuk tema tahun ini, tema Maulidur Rasul tahun ini ialah Ummah Rabbani Negara Harmoni. Ummah Rabbani Harmoni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk mendatangkan kerahmatan kepada seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini menjadi bukti bahawa kedatangan kelahiran Nabi Muhammad ke dunia ini memberi rahmat kepada seluruh alam. Tak kira kepada kita manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, cakrawala dan sebagainya. Memberi rahmat kepada kita. Ini nikmat yang terbesar sebenarnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa mengumpulkan orang Islam untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Maulid dan mengadakan syarahan berkenaannya serta menyediakan makanan bagi mereka
dan membuat lain kebajikan, nescaya Allah akan membangkitkan mereka pada hari akhirat bersama dengan wali, orang mati syahid dan orang soleh. Dan ia akan berada di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Tentang mati syahid ini ya, banyak dalam Al-Quran disebut kelebihan orang mati syahid. Ya, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, bagi orang yang syahid terdapat 6 perkara yang akan diterimanya. Iaitu yang pertamanya Allah memberi keampunan dan meletakkannya memasukkannya ataupun ditempatkannya di jannah, yakni di surga. Yang kedua, selamat daripada siksa kubur. Yang ketiganya, diberi kepadanya mahkota kebesaran yang dibuat daripada permata yakut sebagai tanda kehormatan yang jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Kelima, dapat memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Ini riwayat Ahmad. Ya, 70 orang tu ramai ya, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, guru-guru, 70 orang. Orang yang mati syahid ni. Kalau anak kita ada mati syahid, ya Allah, bersyukurnya kita kerana dapat menyelamatkan kaum keluarganya seramai 70 orang. Ya. Itu pun berapa keturunan tu dia boleh selamatkan tu. Ya. Dan yang keenamnya, bagi orang yang mati syahid ini, hidup akan disegani oleh manusia dan syahidnya disambut dengan bidadari di syurga. Ya. Ini ialah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita ialah Nabi kita bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapanya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan lahirnya pada 12 hari bulan Rabiul Awal 571 Masihi. Dan tarikh kemangkatannya ialah pada 8 Jun 632 Masihi, selepas hijrah. Tempoh usia dia 63 tahun. Umur dia wafat ya, 30 tahun, 63 tahun. Tempat kelahirannya Mekah dan tempat kemakamannya di Madinah, dua tempat yang berbeza. Kemudian tempat tinggal dia asalnya lahirnya di Mekah lah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Ya. Hijrah ni adalah sebab-sebabnya, kalau nak cerita panjang lah. Ya, pekerjaan Nabi Muhammad ialah selain pada ahli perniagaan, beliau juga pernah menternak kambing ataupun mengembala kambing. Ya. Kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ya. Dan Nabi menetap di Madinah 13 tahun dan selebihnya berada di Mekah. Ya. Baik. Ini adalah salah silah. Ya, salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dilihat di sini salah silah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada sebelah ibu dan bapanya bermula daripada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Beliau merupakan orang Arab Quraisy. Bapa Aminah bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Kilab bin Murrah. Manakala bapanya bernama Abdullah. Ya, Abdullah merupakan anak kepada Abdul Muttalib bin Hisham bin Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, jumpa di situ maksudnya Zuhrah dan Qusay ini anak kepada Kilab asalnya. Ya. Ada pertalian keluarga jugalah, tapi dah jauh ya, dah jauh. Baik. Kenapa kita perlu mengingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa? Ya, ibu-ibu, bapa-bapa, guru-guru, anak-anak, ada rasanya kenapa kita perlu mengingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ya, yaitu kerana maulid itu memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ya, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta. Ya, maksudnya di sini walaupun kita tak berjumpa, kita kena tahu akhlaknya dan juga ajarannya. Ya, jadi untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mula dari titik tolak inilah, iaitu tadi kita mengetahui akhlaknya dan ajarannya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di tengah masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ni masyarakatnya di mana mereka menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya lah. Ya, sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di kala itu banyaklah masalah di bumi Arab tu, ya, dengan perebutan kuasa dan sebagainya. Ya. Maka beliau lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebelum tu mereka juga sebenarnya telah tahu, disebut-sebut akan lahir seorang nabi akhir zaman sebagai anugerah dan pemerahmat kepada seluruh alam. Oleh kerana dia membawa anugerah dan rahmat kepada kita, kita sebagai umat Nabi Muhammad kena tahu, ya, kena tahu tentang siapa Nabi Muhammad, ya, apa yang dibawa dan bagaimana akhlaknya. Ya, sebab tu kita kena memahami kelahiran Nabi Muhammad ini sebagai petunjuk dan hidayah kepada kita. Ya, kenapa? Kerana dengan lahirnya Nabi Muhammad kita diberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah iman dan Islam. Kalau kita lahir sebelumnya, kita tak tahu kita beragama apa. Ya. Ada 9 mukjizat yang berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu tuan-tuan dan puan-puan anak-anak tahu. Kelebihan Nabi Muhammad. Nak tahu Nabi Muhammad, nak cinta Nabi Muhammad, kita kena tahu keagungannya, kemukjizatannya yang Allah beri kepadanya. Apa dia mukjizat sebenarnya? Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah kepada para nabi dan rasul. Tujuannya supaya membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka serta kesolehan risalah yang dibawa, di samping melemahkan musuh-musuh Allah. Itu mukjizat dibagi kepada Nabi Muhammad. Ya? Selain daripada Al-Quran sebagai mukjizat, tahukah tuan-tuan dan puan-puan murid sekalian, tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah dihinggapi atau digigit oleh sebarang serangga seperti lalat, serangga, semut dan nyamuk. Kalau kita ni semuanya melekat ke kita. Ya, salah makan tak basuh dan sebagainya memang. Ya. Yang kedua, tahukah anda semua? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sepanjang hayat baginda. Kalau kita ni, kalau anak-anak ni, ya, guru pun sekalipun kadang-kadang kalau time mesyuarat atau belajar, syaitan ganggu ataupun kita punya letih, menguap, menguap, ya. Tapi Nabi Muhammad tak pernah menguap sepanjang hayatnya. Itu mukjizat dia. Yang ketiga, tahukah anda semua bahawa binatang, jinak dan buas tidak pernah menunjukkan rasa marah kepada baginda. Tidak pernah rasa marah. Ya, tak pernah rasa marah. Kalau kita kat kebun kadang-kadang ada binatang buas, dikejarnya kita. Ya, kalau nampak dia, ular makan manusia, harimau makan manusia dan sebagainya. Tapi Nabi tak. Ya, sama ada jinak dan buas tak pernah menunjukkan rasa marah kepada kita. Kalau kita, sebab kita marah kat dia. Tapi dia Nabi Muhammad SAW, tentu ada kelebihannya, ada mukjizatnya. Yang keempat, tahukah anda semua bahawa semasa tidur, baginda boleh mendengar segala perbuatan.
segala perbualan. Yang mengumpat-ngumpat ke, yang tak mengumpat ke, Nabi akan dengar. Yang kelima, tahukah anda bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam boleh melihat segala pemandangan di hadapan dan di belakang pada waktu yang sama tanpa perlu menoleh. Itu keajaibannya, kemujizatannya. Tak payah pandang, tak payah tengok pun boleh tampak belakang ada apa. Ya? Ini cerita betul ya. Ini cerita betul, bukan main-main. Bukan cobaan. Okey. Tahukah anda, yang keenam, tahukah anda bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa satu kaki lebih tinggi daripada sesiapa saja yang mendekati diri baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa satu kaki lebih tinggi. Satu kaki lebih tinggi daripada sesiapa sahaja yang mendekati diri baginda. Walaupun nampak orang itu tinggi, tapi kalau dekat Nabi, Nabi masih tinggi satu kaki. Itu kelebihannya. Ya, tahukah anda semua bahawa yang ketujuh, baginda SAW telah dikhatankan, dimandikan dan dibersihkan di dalam perut ibunya sebelum dilahirkan ke dunia lagi. Sebab itu keadaannya bila lahirnya Nabi Muhammad keadaannya dah berkhatan dan baunya wangi. Ya, kalau kita pun kalau bau baby kan suka. Seronok ada baby, ya, cium kita, dapat baunya tu adalah bau syurga. Ya. Kemudian ke-8, tahukah anda semua baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sebarang bayang daripada matahari. Matahari ke, bulan ke, sebarang pencahayaan. Matahari tegak ke, condong ke, Nabi tak ada bayang. Bayangkanlah, itu kelebihannya. Dan yang ke-9, tahukah anda semua bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa dilindungi oleh awan setiap kali berjalan di kawasan terbuka. Mana-mana tu awan ikut aja. Jadi macam mendung je lah, sejuk je. Itu kelebihan mukjizat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak kena tahu kelebihan-kelebihan yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 5 perkara yang kita patut tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak pernah makan seorang diri. Yang pertama, baginda tak pernah makan seorang diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkongsi makanan dengan orang lain. Sayangnya sunnah ini, sunnah makan berjemaah ini nampaknya sudah semakin dilupakan. Sebenarnya ada banyak kebaikan yang boleh kita pelajari daripada diet. Dinamakan diet ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampak saya pun rasanya kena diet lah macam Rasulullah sekarang ni telah sedang mencuba insya-Allah. Baginda mengajar kita bahawa 2 hidangan sebenarnya cukup untuk 4 orang. Kita 4 orang makan, kita makan seorang-seorang. Ya. Tapi Nabi mengajar hidangan, 2 hidangan untuk orang makan cukup untuk 4 orang makan sebenarnya. Ajaran ini menunjukkan bahawa kita tak seharusnya makan berlebihan kerana ia boleh mengundang kemalasan dan sifat tamak sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perut ini. Yang bermaksud sepertiga perut kita ni sebenarnya untuk makan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk kita bernafas. Ini hadis sahih ya, hadis daripada riwayat Al-Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Sebenarnya telah banyak sangat kajian telah dibuat dan membuktikan bahawa makan sekadarnya sahaja dapat menjadikan tubuh kita lebih sehat kerana setiap organ dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada fungsinya yang tertentu. Sebaliknya, jika kita makan berlebihan, organ tubuh badan kita akan terlalu sibuk untuk menguraikan makanan dalam perut kita hingga mengabaikan fungsi mereka yang sepatutnya. Jadi tidak hairanlah begitu banyak sangat hari ini, penyakit hari ini berpunca daripada obsesi kita kepada makanan. Itu yang timbulnya sakit darah tinggi, kencing manis,
kanser usus dan sebagainya. Banyak daripada disebabkan oleh makanan. Baik, yang kedua, baginda sentiasa memandang wajah semasa bercakap dengan seseorang. Sesiapa juga yang berinteraksi dengan baginda sentiasa merasakan bahawa mereka lah yang paling istimewa. Ya, walaupun apapun latar belakang mereka, walau bagaimanapun, walau apapun latar belakang mereka, apabila berada di samping Rasulullah SAW, mereka akan merasa amat dekat, dihargai dan dicintai. Itu kelebihan sebenarnya, kelebihan Rasulullah. Ya, setiap butir perkataan baginda yang dilantunkan dengan suara yang jelas dan menjadikan semua orang senang mendengarnya. Mungkin teknik ni guru-guru kena belajarlah. Ya, menjadi pengucapan awam yang berkesan. Yang berkesan dan menjadi pendengar yang baik. Ya. Walaupun dikenali dengan sifat pendiam, baginda juga suka menceriakan suasana dengan jenaka yang tidak keterlaluan. Masuk di sini Rasulullah pun berjenaka, ya. Tapi janganlah keterlaluan. Saya kadang-kadang berjenaka mungkin keterlaluan, sebab tu kadang-kadang orang tak suka. Ya, tapi tak apalah, orang tak suka kita pun tak apa. Ya. Selain itu juga baginda tidak kedekut meluangkan masa untuk bermesra dan melayan anak kecil dan suka bermain dengan mereka. Ya, anak kecil. Kenapa sebenarnya Rasulullah suka kepada anak kecil dan suka bermain? Sebab anak kecil ni sebenarnya tak ada dosa. Mereka baunya mereka pun bau syurga. Ya, anak kecil ni tidak ada dosa, tidak ada maksiat yang dia buat. Jadi kadang-kadang ini, ialah kita ni kan, sebenarnya dengan anak kita ni kena berbaik, kena ambil cakna, ambil berat. Sebab anak kita ni kadang-kadang doanya tu makbul. Sebab apa? Mereka tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Jadi kalau kita sakit ke, mungkin kita kekurangan rezeki, mintalah anak-anak kita doakan supaya mereka kita dikurniakan rezeki yang baik, kesihatan yang baik dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, baginda selalu tersenyum. Ya. Sesiapa yang berinteraksi dengan baginda, maksudnya apabila seseorang itu berhadapan dengan Rasulullah, ya, Rasulullah tak pernah tarik muka, tak pernah merungut. Ya. Ialah macam kita lah, bila kita berhadapan dengan kesukaran, percaya bahawa lebih ramai lagi yang diuji dengan begitu banyak kesusahan yang lebih berat, termasuklah Nabi Muhammad, ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baginda diuji dengan menanggung kesedihan akibat kehilangan anak-anaknya yang meninggal, juga isterinya Khadijah yang amat dicintai. Walaupun berhadapan terjadi demi tragedi, baginda sentiasa positif dan bersemangat untuk meneruskan hidup serta dakwah baginda. Ya, malah ia menjadikan baginda lebih, kadang-kadang sahabat nampak baginda ni lebih empati, lebih simpati terhadap kesedihan orang lain. Ya, kesedihan orang lain. Buktinya hadis Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu an mengatakan yang artinya, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Tirmizi. Dia banyak tersenyum. Dia mungkin banyak menyimpan, Rasulullah banyak menyimpan kepahitan hidupnya di dalam hati. Tapi kita manusia biasa kadang-kadang kalau simpan-simpan lama-lama jadi sakit, stres. Kalau ikutkan kajian, bila stres darah tinggi lah, macam-macam berlaku. Tapi Rasulullah tidak, ya. Ya. Tapi sebenarnya senyuman ni mampu meningkatkan kadar hormon kita. Hormon serotonin. Hormon serotonin.
Iaitu penawar kemurungan semula jadi dalam tubuh manusia. Dia kalau pendapat doktor saya tanya dia macam dia akan menggunakan cecair lah. Cecair itu cecair yang orang kata cecair gembira. Kalau kita stres tu cecair yang jahat, itu yang kadang sakit. Ya. Dengan menyebarkan senyuman, ia menjadikan dunia lebih positif di samping mengakrabkan hubungan antara manusia. Ramai daripada kita ni yang memandang remeh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni, ya. Sebenarnya Rasulullah senyuman ini adalah orang kata pengubat jiwa, pengubat jiwa kita. Tapi kita kadang-kadang nak senyum, yalah macam saya ni kadang-kadang kalau senyum dengan orang ni nak macam kalau orang lelaki tu okey lagi. Tapi kalau orang perempuan ni kalau kita senyum ni ustaz nak mengurat ke apa? Tak ada. Sebenarnya tak ada sebab kita nak bersedekah dengan senyuman. Tapi kebanyakan kita ni bukan senyum aja, gelak pun ada. Gelaknya tu yang patutnya melebih-lebih. Ini senyum-senyum ni giginya tak, dia punya ni taklah keluar. Ini gelak gelak lebih kepada mengutuk atau menghina. Kurang itulah. Ya, kurang gitu. Baik, yang keempat. Baginda mengajari kita untuk mengasihi anak yatim. Selain tadi ya, Rasulullah suka kepada anak-anak kecil, Nabi Muhammad SAW amat menitik beratkan soal. Baginda berkata bahawa sesiapa yang menjaga dan mempermudahkan urusan anak yatim akan berada bersama baginda di syurga. Itu ada hadisnya. Ya, secara psikologinya lah. Ya, orang dewasa sekalipun apabila kehilangan ibu bapa, pastilah akan rasa kosong jiwanya. Apatah lagi anak yang masih kecil, betapa sedihnya apabila seseorang yang selama ini memberikan kasih sayang, mengambil berat terhadapnya, menghiburkannya, menasihatinya dan sangat dekat dalam hidupnya, tiba-tiba telah meninggalkan beliau untuk selama-lamanya. Tentulah teramat-amat sedih. Oleh itu, sebenarnya terlalu banyaknya kita apabila Islam menempatkan anak yatim ini di posisi yang sangat tinggi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menekankan perihal kebajikan anak yatim. Ya. Yang kelima, baginda merindui kita. Nabi ni tak pernah jumpa kita, tapi Nabi tu rindu kita, sayang kita. Kenapa? Walaupun kita jauh, tapi rindu kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi berkata bahawa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan amat merindui umat akhir zaman. Akhir zaman siapa? Kita lah. Ya. Rindu ini terungkap ketika Rasulullah SAW pulang daripada mengunjungi syuhada Uhud dalam keadaan menangis sehingga para sahabat bertanya, apa yang membuat kau menangis ya Rasulullah? Baginda jawab, aku merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Kemudian beliau bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudara adalah suatu kaum yang datang setelah. Mereka beriman kepadaku sedang mereka belum pernah melihat aku. Aku sungguh rindu hendak bertemu dengan mereka. Ini kelebihan kita. Walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi Muhammad, sahabat Nabi pun, tapi kita tetap beriman, kita tetap mempertahankan Islam. Kita membawa Islam, kita menyebarkan Islam. Itu yang dirindui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuba tuan-tuan, puan-puan, anak-anak SKSR renungkan gambar-gambar ni. Tentunya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak tahu kan apa gambar ni. Apa sebenarnya? Ini adalah idola, penyanyi, ahli politik, artis dan sebagainya. Inilah idola sebenarnya. Ya, zaman moden hari ini lebih kita ni lah sebenarnya lebih gemar menjadikan artis, ahli politik, ahli sukan sebagai idola.
kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat ataupun alim ulama, imam ataupun yang lain-lain lah dijadikan sebagai idola. Tapi lebih suka kepada yang biasanya keluar di dalam TV, suaranya keluar di radio. Tetapi lebih malang lagi, ada dalam kalangan masyarakat kita menjadikan golongan yang tidak berakhlak sebagai ikutan. Padahal dengan mencontohi mereka sedikit pun tidak menguntungkan dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kadang-kadang kadang-kadang kita ni manusia, kadang imam, ustaz juga kadang-kadang ada membuat salah. Itu tidak dinafikan. Ya, tapi kita carilah mana-mana idola yang terbaik yang boleh memberi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Okey, apakah yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, khususnya remaja? Sebenarnya apa yang berlaku? Remaja yang akan datang ni remaja yang akan menjaga negara kita, memimpin negara kita. Arah mana? Ke arah mana dia akan bawa, akan mimpin negara kita, khususnya kepada orang yang dipimpinnya. Ya, kalau yang memimpin juga ada masalah, macam mana dia nak memimpin orang bawahan? Ya, remaja sekarang kita kena lihat kita diri sendiri. Kadang diri sendiri ini tidak berupaya untuk mengawal dan mempertahankan diri. Akibatnya mereka sukar untuk mengawal emosi semasa menghadapi masalah ataupun tekanan hidup. Itu yang kadang-kadang terjadi bermacam-macam hal kepada remaja kita sebab diri sendiri tak boleh jaga. Mungkin ada kesilapan dari segi ilmu yang dia pelajari, mungkin tidak ambil berat dan sebagainya, ataupun tadi saya sebut mungkin dia meniru-niru gaya-gaya yang di dalam TV. Ya, jadi apabila itu sebagai idolanya, bagaimana dia nak mengendalikan emosi dia ketika marah, emosi dia ketika bahagia, emosi dia ketika derita, dan emosi dia ketika dia lamun cinta. Dan sekarang ni pun ramai orang yang bercinta, akhirnya juga ada yang bunuh diri. Ada satu cerita saya dengar tu, wallahu alam sahih tak sahih. Oleh kerana dihalang oleh keluarganya, jadi laki dan perempuan ini, laki dan perempuan ni lah sehati sejiwa, semati. Semati. Dia nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Jadi apabila nak bunuh diri itu di jembatan sungai itu, yang lelakinya itu terjun dulu. Tengok-tengok terjun mati. Yang perempuannya tengok-tengok, aku nak mati sekarang ke tak? Tak boleh. Ketika itu emosinya mungkin terkawal. Tak jadi bunuh diri. Dah mati sia-sia yang lakinya. Kadang-kadang kita kena jaga emosi ni. Ya. Kemudian mungkin disebabkan keluarga, masalah keluarga yang sekarang ini pun kita lihat keluarga, ialah saya faham, mencari rezeki, sibuk mencari rezeki, jadinya kurang memberi perhatian, memberi kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya, kita kena lihat benda ni, kerana anak-anak kita yang saya tahu tadi, anak kita adalah sebenarnya bersih, anak syurga, kain putih. Maksudnya macam kain putih ni, kain putih yang belum ada corak. Kita yang perlu mencorakkan anak kita sebenarnya. Ya betul, kita guru ni dia belajar kat rumah, kat sekolah, tapi berapa jamkah dia berjumpa guru tu? Sebab dia tak sampai tidur di dalam sekolah pada waktu malamnya dengan guru. Jadi yang kat rumah kita berganding sama mak bapak dengan guru-guru
membentuk, mencorak anak kita supaya menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ya, lebih kepada anak yang soleh lah. Sebab anak yang soleh ini beruntung siapa yang mendapat anak soleh, kerana doanya mustajab. Doanya mustajab kepada kita, terutamanya apabila setelah kita meninggal dunia. Jadi pupuklah anak-anak kita, terutamanya dalam hal pendidikan agama, sebab ia menjadi satu simpanan ataupun satu orang kata satu simpanan ataupun satu pertolongan semasa kita di akhirat kelak. Yang ketiganya mungkin disebabkan oleh kewangan. Kewangan sekarang ni apa-apa hal wang apa-apa hal duit. Tak ada duit semua tak jadi. Ada duit semua jadi. Ya? Kenapa? Sebab kadang-kadang orang zaman sekarang dia keinginannya nafsu ni kuat. Nak beli handphone lah, nak beli tu lah, nak beli ni lah. Kadang-kadang ada yang beli rokok lah. Sehari tu jumpa ada pegawai AADK ya, yang untuk pencegahan dadah ni. Ya, seawal tahun 6 ada yang dadah tak, tapi ganja, menghisap ganja. Ya. Ya, ini satu didikan. Kalau ikut siasatannya, oleh kerana bapaknya, ayahnya suruh beli ganja. Jadi lama-lama dia pun nak try. Habis try, habislah. Ya, habislah. Data sekali. Baru tahun 6. Ya, tahun 6. Okay. Kalau dulu saya di daerah Petaling pun ada juga tahun 6 bawa rokok ke sekolah. Jadi kita kena hati-hatilah mendidik anak-anak kita ya. Kemudian mungkin pengaruh daripada masyarakat kita sekarang ni ya, pengaruh orang Arakan ya, yang menyebabkan kita mungkin remaja kita sekarang ni tersesat daripada haluan yang sebenar ya. Jadi oleh itu ya, keagamaan tu penting. Keagamaan itu penting. Iman dan amal yang lemah terhadap agama menjadikan remaja hari ini tidak mampu berfikir terhadap perbuatan buruk yang mereka lakukan. Mereka tak sedar yang dibuat itu salah. Ya. Dengan agama yang longgar dan tiada tunjuk ajar yang baik daripada ibu bapa menjadikan punca masalah sosial ini berterusan. Tunjuk ajar daripada mak bapak, daripada guru-guru dan juga masyarakat serakan. Patutnya rakan yang baik itu membawa rakan-rakan yang lain itu ke arah kebaikan. Tapi biasanya rakan-rakan ni dia lebih kepada membawa anak-anak kita ni yang baik menjadi tak baik. Kadang-kadang kalau ikut kajian begitulah. Ya, jadi pegangan agama anak-anak kita kalau boleh kita kukuhkanlah ya, untuk kukuhkan supaya remaja hari ini dapat berfikir dengan baik, emosinya stabil, fikirannya pun stabil, dan orang kata buat kerja itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan orang yang gagal sebenarnya adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Manakala orang yang terberdaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Sepatutnya hari-hari yang mendatang ini lebih baik dan lebih baik. Bukannya hari yang mendatang ini lebih buruk, lemah, habis. Ya, sepatutnya lebih baik. Ya, tapi itu mungkin ada langkah-langkah motivasi yang kita perlu bagi, langkah-langkah pelan-pelan strategik yang perlu kita bagi kepada anak kita supaya hidup mereka lebih aman, lebih damai, lebih baik untuk khususnya pada masa hadapan menjadi peneraju kepada negara kita. Ya, jadi kita sama-samalah, mak bapak, guru-guru, masyarakat, sama-samalah kita mendidik anak-anak remaja kita mengarah yang lebih baik. Di sini saya juga ya, secara ringkas saya juga nak bagi tip menjadi pelajar yang baik. Ada tip pelajar yang baik.
Untuk menjadi pelajar yang baik, yang pertama memiliki iman yang sejahtera. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Inilah yang diperkatakan melalui ayat 13 surah Al-Luqman. Surah Luqman yang bermaksud, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezaliman yang amat besar. Kita mengetahui hakikat kehidupan di dunia, siapa kita, dari mana kita datang dan di mana kita akan dikembalikan. Kita kena tahu hakikatnya kehidupan ini. Kita tak selama-lamanya hidup. Kita akan mati dan ditempatkan di mana? Dikubur tu macam mana keadaan kita nanti? Di akhirat tu sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Itu kena fikirkan untuk future kita, masa depan kita. Iman yang sejahtera akan melahirkan insan yang baik. Memang iman yang kukuh. Iman ialah maksudnya kepercayaan sebenarnya. Bukannya kita tak. Sebenarnya kalau dari segi kepercayaan tu dia agak lemah. Tapi iman ini sebenarnya lebih kukuh, lebih mantap. Kalau ada 100%, 200%. Ya, baik. InsyaAllah akan melahirkan insan yang baik. Insan yang cemerlang. Insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat kita ni, sifat Ar-Rahmannya tu, Ar-Rahimnya tu. Kita kena bersyukur Allah Ta'ala memberi kita hidayah, kekal dalam keadaan iman yang teguh, Islam yang benar. Sekarang Islam pun ada yang tak benar ya. Solatnya ada yang jadi 3 waktu, sesat, kena berhati-hati. Okey. Yang keduanya kepada ibu bapa atas segala. Ya, bersyukur kepada ibu bapa, berterima kasih. Sebenarnya syukur ni kepada Allah. Terima kasih ni kepada mak bapak atas segala pengorbanan membesar dan mendidik kita daripada baby, daripada perut yang dikandung 9 bulan tu sebenarnya. Dibawa tu ya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, kemudian dilahirkan, besar lahirkan tu, nak dilahirkan tu, bertarung nyawa mak kita. Ya, bertarung nyawa mak kita. Kalau kat hospital tu besok, kalau kamu dah besar berkahwin, tengoklah. Kadang-kadang ada maknya yang meninggal. Kadang-kadang ada anaknya yang meninggal. Ya, kalau maknya meninggal tu insya-Allah mati syahid lah. Anaknya meninggal pun insya-Allah menunggu mak bapaknya di pintu syurga. Ya, tapi pengorbanan tu nak cerita pasal pengorbanan membesar dan mendidik kita punya payah nak cari rezeki, nak beli susu, nak bagi duit ke sekolah, beli baju. Dulu masa kecil dicebokkan, dimandikan, dan sebagainya. Yang orang kata nak cakap terima kasih pun tak layak sebenarnya. Ya, pengorbanan yang diberikan oleh mak bapak kita. Kita juga mesti bersyukur kepada siapa yang memberi. Berterima kasih kepada siapa yang memberi manfaat dan sumbangan kepada kita. Kita siapa? Selain mak bapak kita, mungkin ada saudara-saudara kita, rakan-rakan kita, masyarakat lain, jiran, tetangga dan sebagainya. Jadi berterima kasihlah kepada mereka. Jadi tip yang kedua ialah sentiasa bersyukur. Ya. Yang ketiga, melaksanakan tanggungjawab. Apa dia? Menyempurnakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menyempurnakan ibadah kena belajar. Kita kena belajar. Tak kira lah belajar. Daripada kecil sampailah mati, meninggal. Nak meninggal pun dia kena ajar. Kadang-kadang kita, ya anak-anak, ibu-ibu, bapa, kita masih ada orang tua. Kadang-kadang ketika ajalnya, ajarlah dia. Masih perlu diajar dengan kalimah-kalimah Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilallah dan sebagainya. Supaya kita ni yang hidup dan juga yang mati akan ditempatkan di syurga nanti. Jadi melaksanakan tanggungjawab iaitu dengan menyempurnakan amal ibadat kepada Allah SWT, solatnya, zakatnya, amalan kita,
hormat kita kepada mak bapak dan sebagainya. Yang kedua, mentaati kepada kedua ibu bapa. Yang keempatnya, menuntut ilmu. Yang ketiganya, yang keempatnya, menyemai akhlak mahmudah yang terpuji. Mengenai mentaati kedua ibu bapa ni, saya nak ambil pot sikit di sini ya, sebab sekarang ni ramai ibu bapa yang melahirkan tuannya. Ya. Ibu bapa yang melahirkan tuannya. Ya. Okay, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, iaitu yang bersopan santun. Kalau kita lihat sekarang ni, anak-anak kita kalau ditegur, ya, ialah anak saya sendirilah, ada kata, alah, nantilah tu panjang, kalau alah, itu pendek. Itu pun kira berdosa besar. Tapi sekarang macam mana ya? Mak bapak lah yang, yalah ini untuk yang anak-anak yang dah sepatutnya buat kerja lah. Saya lihat mak bapak lah yang menyediakan makanan. Tak apalah, memang mungkin kita punya kat rumah jadi makanan. Dah makan, letak aja pinggannya, cawannya atau cangkirnya, jauh cakap. Letak gitu aja. Tak dibasuh, mak bapaknya juga yang basuh ataupun maknya yang basuh. Pakaian itu jangan cakaplah, kalau setakat basuh tu memanglah sidai. Yang menggosokkan ni, kalau tahun 1, 2, 3, 4 tu, kira 5, 6 rasanya dah boleh tu, anak saya 5, 6 tu dah boleh gosok sendiri. Ini tak ada mak bapaknya. Yang lebih parah itu sekolah menengah, mak bapaknya juga yang gosokkannya. Macam mana tu? Pening kita. Dah makan pakaian, patutnya kalau dah besar tu dia boleh sendirilah kan. Ini pun kalau yang dah besar tu, yang dah bekerja 2-3 hari gaji dah habis. Mak, duit beli minyak. Mak, duit makan. Mak, duit rokok. Macam-macam sekarang ni. Ya. Tapi saya suka nak highlightkan di sini, ya. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Itu satu benda yang orang kata, susahlah. Orang zaman hari rata-rata macam itu. Ada harap mak bapaknya maafkan lah. Kalau tak maafkan dosa besar, susah nak masuk syurga nanti. Ya. Tapi oleh orang kita didik mereka, jangan cakap. Kalau orang tua kita cakap ni, kalau boleh diam, sami'na wa ata'na. Tapi kalau suruh mencuri tu, merokok tu, suruh buat maksiat tu, mungkinlah boleh menjawabnya, tapi menjaga dengan baik, dengan sopan santun. Ya, dengan sopan santun. Okey. Yang ketiga, melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiga, yang keempat, dari yang empat yang mana ya? Yang keempatnya, membuat perkara-perkara yang berfaedah. Banyak perkara faedah untuk diri sendiri, untuk keluarga dan masyarakat. Yang berfaedah itu orang kata lebih kepada yang mendatangkan pahala lah. Ya, ya, masa pun ni dah terlampau lama ya. Patutnya 15 minit je. Ini macam setengah jam ke 4 minit. Ya. Jadi jadikanlah sabda Nabi Muhammad SAW ini sempena, ya, sempena Maulidur Rasul ini sebagai panduan dan ikutan, ya, ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Kepada manusia, maksudnya sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Sebab itulah kita ni, orang Jawa kata ada tata krama, ada adab, ada akhlak, yang boleh menyebabkan orang lain juga bahagia dengan kita. Kita ada ilmu yang membolehkan orang lain boleh belajar dengan kita, menggembirakan mereka. Ya, kita ada kekuatan untuk menolong mereka, dan membuatkan mereka bahagia kepada kita dan sebagainya. Ya, saya faham, kita faham. Tak semua manusia itu bijak, tak semua manusia itu pandai. Tapi bijak dan pandai itu di sisi Allah Ta'ala yang membezakan adalah takwa. Pandai macam mana orang tu saintis, doktor tetapi tidak beriman, apa dah akan jadi? Tak ada akhlak, apa akan jadi? Orang tu tak pandai mungkin tapi akhlaknya baik, dengan mak bapaknya baik, ibadahnya baik, itu adalah mungkin yang terbaik. Mungkin terbaik. Tapi kalau seimbang lagi baik. Lagi baik. Tetapi kita faham, apabila semuanya pandai, masalah kita siapa yang nak menyapu jalan, siapalah yang nak jadi tukang kebun di sekolah, siapalah, dan banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Tetapi bukan bermakna pekerjaan itu pekerjaan yang tak baik. Itu sebenarnya pekerjaan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun sikit gajinya, mungkin tak banyak, tapi berkatnya ada. Kadang-kadang gaji banyak tapi berkat tak ada, oleh kerana maksiat yang dibuatnya. Macam guru-guru mungkinlah ada culas kat situ. Ya, satu hari mungkin lambat 5 minit. Hari kedua 5 minit. Hitung sebulan mungkin ada 24 jam. Satu hari kita berhutang kepada murid. Itu satu hal lah. Ya, itu kalau kita tulas. Tapi itu maksudnya sekarang ni, tulas itu mungkin ada sesuatu yang dia nak buat. Mungkin ada isu jumpa dengan guru besar ataupun ada perkara-perkara yang perlu kerjakan dulu. Bukan maksud dia lewat itu kerana sengaja tak nak masuk, tak ada. Biasanya guru ni orang yang orang kata dia cakna kepada tugas sebab dia memilih. Dia memang milih sebagai tugas sebagai seorang guru. Mungkin dia terpahat kasih kepada 3 perkara yang boleh menyelamatkan manusia. Ya, 3 perkara yang boleh memberikan pahala di kubur nanti, iaitu yang pertamanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni ilmu yang kita bagilah, tak kira ilmu apa, math, English, sains, tapi bermanfaat kepada manusia. Lebih-lebih lagi yang agama lah. Tapi kalau agama aja yang lain, math kira tak tahu, sains itu sebenarnya untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Sains, matematik untuk mengira, tak tahu mengira habis jadi itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang diajar di sekolah itu ilmu yang bermanfaat. Dan sedekah jariah dia, sedekah jariah dia kepada siapa pun yang memberi pahala. Dan yang ketiganya, yang anak-anak kita semua kena faham, iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Okay. Jadi rasanya dah panjang sangat dah ni. Rasanya cukuplah pada hari ini. Mudah-mudahan sebenarnya Maulidur Rasul ini kita dapat mengubah, kita dapat menjadikan diri kita ke arah lebih baik, lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya, dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad ini, dengan apa yang diajar kepada kita, apa yang telah doa-doa Nabi yang diajar kepada kita, akhlaknya, ajarannya,
Semoga memberi hidayah, bertunjuk kepada kita menjadi seorang Islam yang baik, yang jujur, yang amanah, bertanggungjawab dan berjaya di dunia dan di akhirat. Untuk anak-anak sekalian, ya, kita kena ingat, kita kena faham, kita kena tahu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu Nabi Muhammad tu siapa, maka kita tak akan cintainya. Kita tak akan cintainya. Kita tak tahu apa Nabi Muhammad tu siapa. Habis lah. Oleh itu habis lah. Bagaimana Nabi nak tolong kita, nak menerima syafaat kepada kita di akhirat kelak. Ya. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.